Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Nusa Haili serta rakan-rakan kelas sekalian. Pada petang ini, kumpulan kami akan menerangkan mengenai dua pendekatan yang terdapat dalam psikologi, iaitu pendekatan humanistik yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers serta pendekatan neo-behaviorism yang dipelopori oleh Albert Bandura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Amin bin Zainuddin, nombor matrik 051556. Saya akan membentangkan tentang pendekatan humanistik. Psikologi humanistik muncul sebahagiannya kerana reaksinya terhadap behaviorisme dan psikoanalisis, iaitu dua aliran utama psikologi di Amerika Syarikat. Tokoh utamanya ialah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Maslow menamakan psikologi humanistik ini sebagai gerak kuasa ketiga dalam psikologi. Aliran pemikiran ini menekankan kepada fahaman bahawa manusia melihat dunia daripada perspektifnya sendiri, iaitu orang kata fenomenologi. Maksudnya berbeza dengan behaviorisme yang menekankan bahawa tingkah laku manusia dibentuk oleh persekitarannya. Psikologi humanistik khususnya pandangan Carl Rogers menekankan bahawa manusia mempunyai kebolehan untuk menentukan nasib dirinya sendiri, iaitu berupaya untuk memilih ataupun membesar dan menjadi sihat dari segi psikologi. Manusia menentukan sendiri haluan tingkah lakunya. Manusia secara semula jadinya baik dan mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. 5 ciri manusia yang berfungsi sepenuhnya menurut Carl Rogers. Pertama, terbuka untuk menerima pengalaman. Menerima emosi positif dan negatif, di mana emosi positif diserlahkan dan emosi negatif tidak dinafikan. Kedua, jalani kehidupan semasa. Mampu hidup dan menjalani masa kini tanpa mendelik ke masa lalu dan terlalu risaukan masa depan. Ketiga, mempercayai perasaan sendiri, di mana keputusan untuk diri sendiri adalah keputusan yang paling tepat. Sentiasa percayakan perasaan dan naluri sendiri. Ciri yang keempat ialah kekreatifan, di mana individu yang sihat secara psikologi tidak perlu untuk play safe sepanjang masa. Setiap orang berhak untuk mengambil risiko dan mencuba pengalaman baru. Kelima ialah memenuhi kehidupan, iaitu seseorang manusia menikmati dan puas akan kehidupannya serta sentiasa mencari pengalaman baru dan melakukan segala perkara yang dikedakinya. Sekarang kita pergi kepada slide seterusnya. Pendekatan humanistik menyatakan bahawa diri terdiri daripada konsep yang unik yang ada dalam diri kita sendiri. Konsep kendiri tersebut merangkumi 3 perkara. Pertama, harga diri atau self-worth. Konsep harga diri merupakan apa yang kita fikirkan tentang diri kita. Rogers percaya bahawa harga diri dikembangkan pada awal kanak-kanak dan terbentuk hasil daripada interaksi antara anak dan kedua ibu bapanya. Rogers percaya bahawa konsep harga diri diperkembangkan pada peringkat awal kanak-kanak dan terbentuk hasil daripada interaksi antara anak dan juga kedua ibu bapanya. Perkara kedua ialah imej diri ataupun self-image. Imej diri merupakan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri. Imej diri merupakan satu perkara yang amat penting bagi menjamin kesihatan psikologi yang baik. Imej diri mempengaruhi cara kita berfikir dan berkelakuan. Imej diri merangkumi imej luaran dan juga kepribadian dalaman kita. Yang ketiga ialah ideal self. Ideal self merupakan satu individu yang kita mahu bina atau cipta dalam diri kita. Ideal self berjalan seiringan dengan tujuan dan cita-cita kita. Ideal self pada zaman kanak-kanak sama sekali tidak sama dengan ideal self pada zaman remaja. Sekarang kita akan pergi kepada pandangan Carl Rogers mengenai 2 keperluan asas seorang kanak-kanak. Keperluan asas yang pertama bagi seorang kanak-kanak ialah harga diri ataupun self-worth. Menurut Rogers, dengan adanya harga diri, seorang kanak-kanak itu akan lebih yakin dan mempunyai perasaan yang positif terhadap diri sendiri. Keperluan asas seorang kanak-kanak yang kedua ialah positive regard ataupun pertimbangan positif daripada orang lain. Pertimbangan ini didapati daripada cara bagaimana seseorang menilai diri kita dalam sesebuah interaksi sosial. Setiap kanak-kanak harus mempunyai rasa untuk dihargai, dihormati dan dilayan dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi, positive regard ataupun pertimbangan positif dari orang sekeliling merupakan salah satu cara untuk menonjolkan rasa kasih sayang kita terhadap kanak-kanak.
Positive regard terbahagi kepada dua, iaitu conditional positive regard dengan unconditional positive regard. Okey, kalau conditional positive regard ni, maksudnya seorang kanak-kanak tu diberi penghargaan ataupun diberi galakan dan kasih sayang setelah dia bertindak mengikut kemahuan ibu bapa mereka. Contohnya, seorang kanak-kanak tu dia berkelakuan baik, dia jujur, sesuai seiring dengan kemahuan ibu bapa mereka. Jadi ibu bapa kanak-kanak tersebut bagi kasih sayang sewajarnya sebab anak-anak dia dah ikut apa yang dia nak. Anak-anak dia dah bertindak mengikut kemahuan ibu bapa mereka. Jadi biasanya anak-anak yang dibesarkan melalui conditional positive regard ni, dia tidaklah dicintai dengan diri dia yang sebenar. Maksudnya dia diberikan kasih sayang mengikut kemahuan ibu bapa mereka. Okey, dan kebanyakannya anak-anak yang dibesarkan dalam situasi conditional positive regard ni, bila besar dia akan lebih cenderung untuk macam dalam sesuatu perkara dia lebih suka untuk minta persetujuan daripada orang lain, berganding buat keputusan sendiri. Okey, yang kedua ialah unconditional positive regard. Okey, unconditional positive regard ni maksudnya ibu bapa kanak-kanak tersebut terima kanak-kanak tersebut seadanya. Walaupun dia buat salah, walaupun kanak-kanak tu selalu buat perkara yang di sebalik kemahuan hati mereka, tapi dia terima. Ibu bapa tu tetap belai dan bagi kasih sayang terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi, hasil didikan daripada unconditional positive regard ni, anak-anak tu akan membesar dan mampu menampilkan diri mereka yang sebenar. Sekarang kita pergi kepada congruence ataupun kesesuaian. Sebagai manusia, kita mahu merasakan, mengalami ataupun berkelakuan bersesuaian dengan imej diri kita. Dan kita akan mencerminkan apa yang kita mahukan, iaitu ideal self kita. Bangunan congruence ataupun kesesuaian itu adalah bergantung kepada unconditional positive regard. Apa yang cuba disampaikan dalam gambar rajah congruent dengan incongruent ini ialah semakin dekat self-image dan ideal self, semakin selaraslah self-image dan ideal self yang kita bina untuk diri kita. Maka dengan keselarasan tersebut, semakin tinggilah self-worth ataupun harga diri kita. Seorang manusia yang mencapai congruent, self-image dan ideal self mereka adalah hampir sama dan mereka mampu menampilkan diri mereka yang sebenar. Okay, bagi manusia yang berada di tahap incongruent, self-image dan ideal self mereka adalah berbeza dan mereka susah untuk menampilkan diri mereka yang sebenar. Baik, saya akan menerangkan tentang aliran neo-behaviorism. Okey, aliran psikologi neo-behaviorism ini ialah pecahan ataupun lebih kepada pengkritikan fahaman ataupun pendekatan behaviorism yang mana dipelopori oleh Carl Rogers. Carl Rogers dalam aliran behaviorismnya, dia mementingkan satu interaksi yang berterusan antara persekitaran dan juga diri individu tersebut, iaitu personal. Dan dia mengenepikan secara total mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mental dan juga pemikiran. Secara bulat-bulat diketepikan. Jadinya perkara itulah yang menimbulkan rasa tak puas hati beberapa tokoh-tokoh ahli psikologi yang lain, sehingga mereka cenderung untuk menimbulkan aliran-aliran yang untuk menyanggah behaviorism. Seperti juga neo-behaviorism ni, dia menerima bahawa behaviorism tu pendekatannya itu tentang tingkah laku manusia, ataupun dia menekankan peranan persekitaran yang menentukan perilaku seorang manusia tu. Benda tu diterima dalam oleh Albert Bandura contohnya. Albert Bandura ni ialah antara tokoh aliran ni lah, pembelajaran sosial neo tu bahasa Melayu dia. Dan
Albert Bandura ni dia tidak menyangkal ataupun dia tidak menafikan apa kenyataan ataupun apa yang diketengahkan dalam aliran pendekatan behaviorism ni atau fahaman tingkah laku ni. Dia tidak mengenepikan, dia terima, tetapi dia tahu dan juga dia mementingkan dan dia menambah baik idea ataupun konsep asal aliran tersebut dengan mengenengahkan unsur kognitif ataupun unsur pemikiran ini dalam proses pembelajaran, dalam proses pembentukan peribadi seseorang manusia itu. Jadinya itu je. Memang bab ni sikit je sebab dia memang tak lari jauh daripada behaviorism punya ni fahaman ataupun aliran. Jadinya itulah menurut Albert Bandura, seseorang manusia tu dia membentuk ataupun menjadikan membentuk personality diri dia itu melalui 3: pemerhatian, peniruan dan permodelan. Jadinya perkara itu dia tak boleh nak terima bulat-bulat apa benda yang jadi dekat sekeliling dia pada diri dia kan. Macam dia tengok orang ni jadi ni, dia jadi tu. Dia ikut je, bagi lembu dia cucuk hidung. Jadinya dia memerlukan timbang tara oleh individu tersebut kan. Dia nak tahu baik buruk dia yang mana. Itulah yang memerlukan daya kognitif ni, daya pemikiran dia ni dalam membentuk peribadi individu tersebut. Jadi kita tak boleh nak sewenang-wenangnya orang cakap ni kita jadi ni je lah kan, kita ikut tunduk. Tak boleh. Macam Pak Pandey kan, dia ikut je ya je. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita ni insan, kita ni dikurniakan al-afidah, kita dikurniakan gerak hati nurani kita ni kan. Itulah yang menentukan yang Nabi cakap apa, sekiranya daging itu baik maka baiklah seluruh jasadnya, kalau daging itu buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Hati yang mana? Adakah hati yang ni yang nampak ni? Tidak. Itu semua tu punca tu. Jadinya saya harap semua dapat faham, ataupun kalau tak faham ke nak tambah apa-apa ke, terus suarakan dalam perbincangan ni. Itu saja dalam topik ni yang saya rasa nak terangkan ataupun nak dibentangkan lah. Saya ambil kesempatan ni untuk nak menyampaikan ataupun nak menegur, bukanlah menegur kan, nak saya saja sebagai manusia ni, kita sebenarnya dalam satu perjalanan jauh. Kita daripada titik datang sekarang tengah menuju ke titik pulang. Dan untuk ke arah titik pulang tu, kita dah tahu dah perjalanan itu bukannya mudah. Perjalanan dia tu susah. Menjadi manusia itu adalah susah, bukan senang. Sebab kita ada akal. Itu je yang membezakan antara kita dengan binatang. Sekiranya kita tak ada akal, sama je kita dengan binatang. Gunalah akal sebaik mungkin. Sebab saya percaya ilmu ni terlalu luas untuk diterkai. InsyaAllah.